Kita dengar banyak pandangan perwakilan dan saya bertuahkan, saya juga ikuti sebagian besar, hampir keseluruhan perbahasan dalam sidang pada hari ini. Tapi wajar juga kita berikan penghargaan kepada Setiausaha Agung, Keadaan Barisan Radin dan seluruh sekretariat, Ketua Jomeng dan pimpinan Johor yang telah berjaya menunjukkan prestasi yang baik dan kita dapat menembusi beberapa kawasan kubu UMNO yang dapat bukan sekadar tembusi tapi dikejutkan kerana sambutan yang cukup hebat dan luar biasa. Saudara-saudari, saya nak mulakan dengan Johor. Johor ini negeri yang punya tamadun besar. Pemerintahan disebut Johor Ria, yang melahirkan pemikir ulung bangsa, Tun Sri Lana, yang melakar sejarah Melayu. Raja Ali Haji, salah seorang pendeta, pemikir, pujangga Melayu ulung di rantau dan dunia Melayu. Dalam hikayat sejarah Melayu, kita tahu tentang sembah Demang Lebar Daun. Ini disebut kontrak, perjanjian, muafakat di antara raja-raja Melayu, maknanya dalam konteks sekarang pemerintah atau kerajaan, dengan rakyat. Rakyat dituntut untuk taat kepada pemerintah. Pemerintah dituntut untuk berlaku adil kepada rakyat. Dalam sejarah Melayu, dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada segala raja-raja Melayu. Nah, ini ditekankan yang tidak difahami oleh pimpinan Melayu UMNO, yang menyebabkan kita wajib menentang pimpinan Melayu UMNO. Bahwa dalam tradisi kita, prinsip hukum bersendikan syarat. Dalam tradisi kita, prinsip keadilan itu diutamakan. Maka sebesar mana sekalipun salah rakyat, maka raja diberi amaran dalam sumpah keramat di antara raja dan rakyat, janganlah sekali-kali diaibkan hamba rakyat itu. Ini telah dicemar oleh pemimpin Melayu UMNO, maka sah kita menentang mereka dengan segala kekuatan kita. Mereka rampas harta kita, mereka permainkan khazanah negara kita, dan ini dipertahankan. Contoh lembu yang disebut oleh rakan-rakan kita itu satu contoh kecil, tetapi yang mempamerkan penyalahgunaan kuasa, rasuah, tidak bertanggung jawab. Bila ditanya Perdana Menteri, dipertahankan. Ditanya Perdana Menteri, dipertahankan. Kesilapan berlaku di kalangan pimpinan. Sebaiknya Perdana Menteri mengatakan, kita siasat dan akan dakwa siapa yang bersalah. Dalam kes ini, kerana penguasa itu UMNO, tidak ada siasatan, dipertahankan menteri, walaupun rakyat umumnya tahu bahawa sudah berlaku kecurangan besar dan pengkhianatan terhadap amanah. Menarik dalam perbahasan, mana ada parti, pelbagai kaum di Malaysia atau di dunia, di mana rakan umat Islam dan rakan bukan Islam semuanya berucap dan meraihkan ma'al hijrah. Dia hanya sekadar tahun baru Islam. Tidak aneh kita meraihkan tahun baru yang dikaitkan dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yang disebut Christian Calendar. Walaupun ada kontroversi dan diperhatikan, kita sambut New Year, kita sambut hari-hari kebesaran lain. Mengapa jadi janggal untuk sambut tahun hijrah? Bedanya, hijrah itu bukan tahun kelahiran, tahun perpindahan yang melambangkan
penukaran strategi perjuangan untuk melangkah membentuk apa yang pernah diungkapkan oleh almarhum Ismail Faruqi, ecumenical community par excellence. Ia satu langkah meninggalkan Quraisy Jahiliyah kepada satu negara, masyarakat yang disebut ecumenical kerana dasarnya itu akhlak dan etika. Community kerana bukan membentuk satu masyarakat biasa. Masyarakat itu berteraskan kepada prinsip etika dan moral yang kuat. Par excellence, dia tidak berpuas hati dengan keadaan semasa. Dia mesti ada keinginan untuk mencapai tahap kecemerlangan dalam pentadbiran, tata kelola yang baik, dalam pengucapan bahasa yang baik, dalam tradisi ilmu yang baik. Yang pernah saya kupas tak kalah meluncurkan buku Saudara Syed Hussein Ali tentang memoir perjuangan politik Syed Hussein Ali, yang saya minta pimpinan Pepati keseluruhannya baca dan telaah dengan baik. Yang belum beli, beli. Kalau wang tak cukup, cabang beli. Dan kita gede-gede baca. Ini tradisi dalam Parti Keadilan Rakyat. Mesti ada minat pada ilmu dan menghormati risiko. Surendra mengupas Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah. Mimpi UMNO nak sebut Ibn Khaldun pun ada yang tidak tahu. Padahal sejarawan terulung semasa Barat, Arnold Toynbee, meminjam pandangan Abdul Rahman Ibn Khaldun dari segi cyclical theory of civilization, naik atau pasang surut peradaban. Ada kaitan dengan kita, ada kaitan dengan hijrah, kerana diasaskan sebagai kota Madinah. Cita-cita murni, asabiyah yang esprit de corps kuat, idealisme tinggi, semangat islah, reformasi yang tulen. Tidak ada keinginan lain selain daripada mewujudkan kebenaran, keadilan dan kebaikan. Ini mesti dilatih dalam jiwa kita. Tetapi Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah itu menjelaskan, kalau idealisme ini tidak digilap terus, maka kuasa yang dimiliki akan menjadi bencana dan mengundang malapetaka. Cita-cita murni kita bina negara, masyarakat, tingkatkan ilmu, tetapi tamak halau badan gelojoh mau merebut kekayaan, cenderung kepada rasuah, akan menyebabkan runtuhnya peradaban. Ini teori Ibn Khaldun. City, bandar atau kota itu penting kerana pusat pengembangan ilmu, pusat teknologi, pusat pentadbiran, pusat perubahan. Dan tanggungjawab kita yang di bandar menyampaikan maklumat sehingga ke kawasan pendalaman. Tetapi kalau kita tidak terus gilap semangat ini, bahayanya besar. Sebab itu kalau mau selamatkan keadilan, kita mesti pertahankan cita-cita murni ini. Dalam setiap majlis kita, dalam setiap mesyuarat kita, kita mesti tingkatkan kefahaman dan peringatkan cita-cita dan idealisme perjuangan murni. Sebab itu Presiden kita mulakan ucapan dengan mengingatkan semula kepada peristiharan atau deklarasi Permata Empau. Saudara jangan lupa dan jangan tinggalkan. Kerana itu sumpah keramat kita. Suara rakyat, suara keramat itu untuk mempertahankan apa? Untuk rebut kuasa, untuk membongkar pengkhianatan mereka atau rasuah mereka. Tidak cukup. Itu sumpah bahawa kita
wajib melaksanakan sesuatu yang lebih baik berdasarkan terasi. Apakah kita berhasil? Dalam banyak hal kita berhasil. Kita tonjolkan tokoh-tokoh seperti Tan Sri Khalid Ibrahim menjaga. Banyak karenanya, banyak juga kita kurang puas hati, banyak juga saya mengeluh. Tetapi yang kita pertahankan apa? Kita pertahankan Tan Sri Khalid kerana keras, degil dan tegasnya jaga kemurnian dan kebersihan negara negeri. Dan ini bagi saya tidak ada kompromi. Apakah kita berjaya sepenuhnya? Saya setuju, saya bincang dengan beliau, bincang dengan Azmin sebagai Ketua Keadilan Selangor. Ada percobaan di beberapa peringkat untuk meronyeh, merusakkan cita-cita ini. Ada ahli majlis yang kita dapat tahu hidupnya itu nampak terlalu lumayan, membuka ruang untuk kita ditegur karena tak dapat dipertahankan. Saya ingin memberi ingatan, dan saya setuju dengan lontaran pendapat Saudara Setiausaha Agung. Apa dia? Jangan kita andaikan semata-mata kerana kita ingin ke Putrajaya atau mau merebut kuasa, kita sanggup bersekongkol dan bertolak ansur dengan setiap keterlanjuran di kalangan jentera. Ada wakil rakyat yang anggap kuasa dan tugas mereka itu boleh meninggalkan landasan perjuangan. Kita menyatakan mereka tidak akan diberi watikah oleh Presiden lagi.